Terusnya Tuan saya jemput Speaker. Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai. Ya, selamat pagi dan terima kasih kepada Datuk Speaker. Sebelum saya memulakan soalan proper saya ingin hari ini ialah sambutan Hari Tentera Darat ke-89, 1 hari bulan Mac. Saya ingin memberikan perhormatan saya dan juga ahli parlimen kepada anggota Tentera Darat, veteran dan ahli keluarga mereka kerana menjaga keselamatan dan kedaulatan dan kemakmuran negara. Tahniah dan syabas. Soalan saya, Tuan Speaker, Bukit Bendera ingin meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan pendirian kementerian dalam kawal selia aktiviti perniagaan karbon, dalam bahasa Inggeris carbon trading, seperti perjanjian perniagaan karbon antara kerajaan negeri Sabah dengan syarikat asing. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bendera yang di atas keperhatian beliau membangkitkan isu mekanisme perdagangan karbon ataupun pasaran karbon kredit, termasuk isu mengenai perjanjian konservasi alam semula jadi atau Nature Conservation Agreement NCA dengan izin antara kerajaan negeri Sabah dengan syarikat berdaftar di Singapura. Sebelum saya memberikan pandangan mengenai perjanjian NCA, izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai pendirian, dasar dan inisiatif kerajaan berkaitan mekanisme pasaran karbon di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara keputusan utama persidangan COP26 di Glasgow, Scotland pada hujung tahun 2021 ialah mengenai prinsip asas bagi pelaksanaan mekanisme pasaran karbon. Antara keputusan utama yang dicapai dalam keputusan keperluan wajib untuk membuat pelarasan perbadanan atau correspondent adjustment bagi mengelakkan pengiraan berganda atau double counting dengan izin bagi semua transaksi kredit karbon yang melibatkan negara. Dalam masa yang sama, keputusan rundingan juga menyatakan bahawa semua transaksi kredit karbon yang melibatkan pemindahan antarabangsa, international transfer dengan izin perlu mendapatkan kebenaran national authority melalui kerangka institusi yang dibentuk. Selain itu juga keputusan rundingan untuk turut menyatakan mengenai keperluan untuk membangunkan had transaksi dan mekanisme kawal selia bagi transaksi kredit karbon antarabangsa. Ini adalah penting bagi memastikan transaksi kredit karbon antarabangsa adalah telus, tidak dilaksanakan sewenang-wenangnya serta mengambil kira kepentingan pemegang taruh yang berkaitan. Berdasarkan keputusan rundingan UNFCCC tersebut, adalah jelas peranan penting Kementerian Alam Sekitar dan Air selaku National Authority berkaitan mekanisme pasaran karbon negara. Bagi tujuan ini, KASA bertanggungjawab untuk memberikan kebenaran semua transaksi antarabangsa kredit karbon dan melaksanakan pelarasan perpadanan bagi menjamin ketelusan pelaksanaan. Dalam masa yang sama, KASA juga bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur asas bagi pemantauan dan menjaki transaksi kredit karbon negara dan menyediakan laporan penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon. Laporan penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon ini juga melalui proses penilaian oleh pasukan pakar yang dilantik oleh UNFCCC seperti mana yang diputuskan oleh Jemaah Menteri baru-baru ini. Sehubungan dengan itu, KASA berpendiam bahawa sebarang usaha dan penglibatan dalam mekanisme pasaran karbon perlu dirujuk dan dilaporkan kepada KASA melalui National Authority yang diiktiraf oleh UNFCCC. Perkara ini penting untuk penglibatan negara dalam mekanisme pasaran karbon antarabangsa berpotensi untuk menjaskan pencapaian NDC dan inspirasi jangka panjang pelepasan sifar bersih negara. Untuk maklumat yang berhormat, Kerajaan Persekutuan tidak dimaklumkan dan tidak dirujuk dan tidak dilibatkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam proses rundingan bagi perjanjian NCA tersebut. Sehubungan itu, KASA tidak dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai kandungan perjanjian. Maklumat yang diterima oleh kementerian hanyalah melalui kenyataan media dan kenyataan bertulis daripada wakil Kerajaan Negeri Sabah yang dilaporkan dalam media massa. Sekiranya perjanjian NCA tersebut mempunyai aspek transaksi kredit karbon antarabangsa, maka ianya akan memberikan impak secara langsung kepada pencapaian NDC dan inspirasi pelepasan GSG sifar bersih negara. Kementerian Alam Sekitar dan Air juga sentiasa mengalu-alukan Kerajaan Negeri Sabah untuk merujuk dan melibatkan Kerajaan Persekutuan
dan pengantara yang lain dalam perbincangan berkaitan perjanjian NCA dan mekanisme pasaran karbon pada masa akan datang. Terima kasih. Papar. Silakan soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Dan saya mendengar jelas jawapan Menteri bahawa perkara ini tidak dirujuk kepada Kerajaan Persekutuan. Dan soalan saya, maksudnya tak ada mekanisme sedia ada dan tidak ada perundangan sedia ada untuk kawal selia, kerana carbon credit ini perkara yang sangat baru, sangat terbaru, terkini. Dan sama ada satu usaha oleh Kerajaan Persekutuan untuk membuat majlis carbon credit untuk perbincangan dengan negeri-negeri bukan sahaja Sabah, Sarawak, mungkin Pahang dan negeri-negeri lain juga yang mempunyai reserve perhutanan yang banyak. Dan sama ada satu usaha untuk meminda ataupun mewujudkan undang-undang baru atau perpindahan terhadap pelbagai persekutuan berkenaan dengan perkara carbon credit ini kerana melibatkan natural reserve dan juga kuasa-kuasa persekutuan dan negeri. Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih untuk makluman bahawa kita di peringkat kementerian kita sedang merangka kerangka asas kepada perundangan yang melibatkan dan jangka pada hujung tahun ini kita akan selesai. Untuk makluman juga bahawa pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air telah membangunkan panduan pasaran karbon secara sukarela atau Voluntary Carbon Market VCM sebagai panduan umum kepada mana-mana entiti dalam negara seperti pihak swasta ataupun pihak kerajaan negeri yang ingin terlibat dalam pasaran karbon sukarela dan karbon antarabangsa. Di Bawah Menteri juga telah pun bersetuju untuk makluman Dewan Yang Mulia dengan cadangan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk membangunkan platform tunggal pedagang karbon, dan ini telah pun kita bincang dengan pihak Bursa Malaysia, dan insya-Allah pada penghujung tahun 2022 pihak Bursa Malaysia dijangka siap membangunkan fasa pembangunan bagi urus niaga karbon di peringkat negara. Dan soal untuk wujudkan pindahan perlembagaan, saya fikir tidak ada keperluan untuk itu kerana kita telah pun dijamin dalam hak transaksi itu mesti melibatkan pihak autoriti yang telah disahkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Jadi mana-mana transaksi mestilah melibatkan kerajaan pusat dan pihak autoriti yang telah dijamin dalam perlembagaan. Terima kasih. Terima kasih.